Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak tengok sejarah tingkatan 2. Ni apa ni? Fokus kepada kelas 2M lah, kan, 2 Ibnu Mas'ud, kan. Okey, basically hari ni macam bagi tahu dalam grup, nak ajar pasal apa ni? Mengenai bab apa ni? Bab 5. Okey. Bab 5, tengok kandungan tengok pada muka surat kandungan, tengok pada bab yang kelima. Hari tu kita dah belajar bab 1, terkenal alam Melayu. Alam Melayu ni macam mana cerita, siapa yang terlibat. Ingat alam Melayu ni tanah Melayu saja ya, tak. Keliling dia. Kan, ada Australia, kan. Apa tu tak boleh, Taiwan, Papua New Guinea, Kepulauan Pasifik, New Zealand, macam-macam lagi lah. Dah belajar hari tu. Sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Macam mana pula sistem pemerintahan, macam mana status dia, macam mana konsep dia, dan macam mana kegiatan ekonomi. Apa yang dia hasilkan daripada apa ni? Daripada ni lah. Dia punya interaksi bersama dengan negara-negara luar, kan. Okey, macam negara-negara jiran tu lah. Macam contohnya Tanah Melayu dengan Taiwan, ataupun Australia dengan siapa, kan. Ataupun Tanah Melayu sendiri dengan negara luar macam India ke apa. Okey, tengok yang ketiga, sosial budaya masyarakat alam Melayu, bahasa dan tulisan, persuratan, seni bina, struktur sosial. Bab ni dia tak cerita banyak pun. Kalau tengok pun sikit je, dalam 9 muka surat lebih kurang 9 10 muka surat lebih kurang 38 sehingga 49. Dia cuma cerita apa jenis tulisan, persuratan dia macam mana, seni bina macam mana. Seni bina tu dia menggambarkan apa, struktur tu apa. Rasa tu saja. Okey, apa ni? Tengok bab 4. Agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Agama dan kepercayaan, kan. Itu cakap dah macam mana kepercayaan orang lain, ada animisme dengan apa tu, dinamisme, kan. Ni keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu, macam mana, kan, cerita macam mana kaitan atau hubungan dia, kena tengok balik. Okey, hari ni habis cerita bab alam Melayu, kita nak masuk pada macam musim yang kedua, second round, yang dipanggil sebagai kerajaan Melayu Melaka. Tengok bab 5 Melaka, kan. Lepas tu Johor Riau ada ni. Bab 5 sampai bab habis ni dia semua berkait rapat ni. Kalau tengok bab 1 sampai bab 4 ni, dia cerita dia ni je. Mana ni satu topik. Bab 5 sampai dah. Bab 6 Johor. Bab 7 kerajaan Melayu Pahang, Terengganu, Johor, Selangor. Tu bab 8 kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Bab 9 adalah ni Kedah, Perlis, Negeri Sembilan dan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis, Sarawak dan Sabah. Adalah ni. Mungkin Sarawak dan Sabah lah, dia tak ada kaitan sangat dengan Melaka, kan. Okay, basically macam form 2 ni belajar sebanyak 2 bab saja. Dah cakap dari itu awal-awal tahun hari tu. Maknanya daripada bab 1 sampai bab 4, bab 5 sampai bab 10 lebih kurang. Ataupun bab 5 sampai bab 9. Okey, yang bab 10 Sarawak dan Sabah. Ni cerita lain. Okey. Sekarang ni, hari ni kita nak fokus kepada bab 4. Bab 4, okey, boleh buka muka surat 70 ya. Okey. Kalau apa ni, nak kecilkan kualiti video tu. Okey, kalau tengok video tu macam ni lah rupa, kan. Okey, pergi kat setting ni, pergi kat kualiti. Ikutlah nak kurang kepada 360 ke 240 ke 480 ke, yang sesuai mengikut kelajuan internet dan kuota internet masing-masing. Dan sebenarnya okey je, sebab
Kalau 360 480 ni untuk sejam, insyaAllah cukup lah kan, sebab kerajaan bagi 1 gig sehari kan. So gunakanlah yang benda manfaat macam yang sekarang ni lah contohnya. Okey, tengok balik pada sejarah ni. Okey, boleh buka buku teks muka surat 70. Okey, insyaAllah kita akan habiskan bab 5 ni hari ni dalam satu sesi. Dan tolong tengok balik lepas belajar ni. Dah bagi tahu banyak dah. Maknanya sebelum belajar kena tengok sekali. Tengah belajar tu tengok. Kalau ada soalan boleh komen dalam ruangan komen tu kan. Ada soalan boleh komen. Sekejap, mana tulis kod ada yang tak perasan kan. Okey. Sebelum belajar kena study, tengah belajar kena tengok betul-betul, tak tahu highlight yang mana pun yang kata penting kena highlight. Jangan highlight pakai highlight yang warna-warni tu. Ambillah pensel. Sebab kalau yang pensel boleh padam lagi. Ambil pensel pun janganlah tekan sampai koyak buku, rosak, orang tak boleh pakai. Okey, dan lepas belajar tolong tengok balik ya. Okey, so buka muka surat 70. Alright. Ini yang nak pakai PDF dia saja. Mana ni? Alright. Okey, anda dah buka muka surat 70. Okey. Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau tengok Melaka kan. Itu belajar dah bab 4. Dah bab 4 pula. Darjah 4. Kan? Darjah 4 maknanya Melaka ni macam mana. So, kalau ikutkan bab Melaka ni macam ulangan lah. Macam Astro lah. Astro kan suka diulang balik. Kita tengok banyak kali dah. Dia ulang juga kan. Orang kata tak best, dia ulang juga. Sama pun, channel lain pun lebih kurang je. Okay, kita bukan nak cerita Astro. Okay, so basically kalau tengok rumah, ini rumah tradisional Melayu lah kan. Dan dia bongkarkan sikit. Ni tak adalah pecah ni, dia memang saja bongkarkan sikit. Ni pembesar dia, ni raja dia letak makam tinggi sikit kan. Dia ada macam singgah sana kan. Okay. Kita tengok sinopsis. Kemunculan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kesinambungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. Kesinambungan je. Ada lah, bukan nak kata tak ada langsung tu, tak lah. Ada, cuma kalau dari segi apa yang anda belajar dulu, kurang lah. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para Meswara dan menjadi sebuah kerajaan yang unggul dan gemilang. Kemantapan kepimpinan raja, sistem pemerintahan dan perundangan telah melonjakkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Namun begitu, Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir dengan kedatangan Portugis. Ini yang hari itulah belajar tak? Ini je yang kita akan belajar pada apa ni? Bab 5 ni. Okey. Ini yang kita akan belajar yang apa yang anda akan terjadi, cerita pengasasan. Dia dah sepatutnya tengok sendirilah sebelum ni. Menghuraikan kegemilangan macam mana. Sebenarnya kalau maknanya kalau kita nak check apa yang kita faham, boleh tengok balik apakah yang anda pelajari ni. Cuba kita buka pada habis sekejap gini, habis rakaman ni, cuba tengok balik muka 70 ni. Tengok satu, menceritakan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Tutup buku boleh cerita ke tak? Cerita by mulut, verbal. Kalau boleh cerita, okey lah. Kalau tak cerita, memang tak ingat lah. Masalah lah. Ataupun nak mudah menghuraikan kegemilangan. Kegemilangan macam mana? Apa yang dia buat? Apa yang ada? Sebab kadang-kadang ini soalan, soalan favourite dalam soalan esei. So, kena alert lah. Itu menerangkan akhirnya pemerintahan. Itu tadi cakap dah. Portugis kan? Alright. Ini gambar Istana Sultan Mansur Shah. Alright. Okey, ada soalan. Kita try soalan, kita tak masuk lagi ni. Ni baru mukadimah sikit. Alright. Ada soalan. Dia tanya kesinambungan tu apa ya mu'alim? Okey, kesinambungan ni maksudnya, kalau bahasa mudah lah, maknanya hang pula.
kesinambungan ni maksudnya, kesinambungan ni maknanya macam mana berlaku perubahan antara A dan B. Contohnya macam mana nak cakap, kesinambungan ni perubahan lah. Maknanya daripada satu ni ke satu ni adalah kesinambungan dia. Macam mana contohnya ni, contohnya macam mana, ais kan, ais dia cair. Maknanya kalau ais tu yang keras tu tiba-tiba jadi cair, ada tak kesinambungan? Ada lah. Kesinambungan macam mana? Maknanya ais tu daripada yang cair, daripada yang keras tu tiba-tiba jadi cair, tersentuh pun tak ada apa-apa rasa kan. Maknanya dia datang daripada ketulan ais yang keras. Maknanya satu yang pepejal, lama dia mencair, maknanya lama-lama dia menghakis, dia terhakis-hakis. Maknanya macam tu lah kesinambungan. Nak cerita macam mana tu tak, lebih kurang lah macam tu. Kesinambungan ni maknanya macam satu perubahan lah. Kalau nak tengok kamus dewan lah, tengok kamus dewan. Kesinambungan. Alright. Kesinambungan. Definisi: sesuatu kejadian, ekoran daripada sesuatu yang berlaku, terjadi dan sebagainya, sambungan. Tu je lah, sama je lah maksud orang cakap. Satu ekoran maknanya satu benda ke suatu benda. Maknanya daripada perubahan satu state, satu keadaan. Okey. Faham siapa ni Nasmah? Alright. Kesultanan Melayu Melaka. Pengenalan. Ini hari tu dah belajar ni, belajar 4. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para meswara sekitar 1400. Anda telah pelajari kan, dah jam 4. Dia bagi tahu dah belajar masa tahun 4. Kesultanan Melayu Melaka merupakan kelangsungan kepada kerajaan masyhur dalam Melayu. Para meswara. Para meswara ni siapa? Pemerintah lah kan. Para meswara berjaya memilih lokasi yang sesuai untuk mengasaskan kerajaan. Pemilihan lokasi ini menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul di alam Melayu. Kita tengok pula dah buat apa para meswara pilih sini, tak pilih dekat belah Kuantan ke, belah Terengganu ke, tak, belah Kelantan kan. Kelantan kan negeri Serambi Mekah. Apa ni? Aceh, Kelantan dengan Patani, negeri Serambi Mekah kan. Tengok dulu, tak apa, itu selingan je sikit. Okey, kita tengok para meswara dia pilih lokasi ni, dia memilih lokasi yang strategik untuk membentuk kerajaan, iaitu muara Sungai Bertam yang dikenali sebagai Sungai Melaka. Sama je lah pada asalnya muara sungai ni merupakan sebuah perkampungan nelayan dan tempat jual beli. Gitu je. Maknanya kalau tengok sungai ni, rupa dia macam ni lah, sungai biasa. Lepas tu kiri kanan ada kedai ni, jual roti, gitulah. Ada jual barang-barang, jual periuk, jual makanan lah kan. Makanan orang Melaka lah kan. Okey, laluan dan kita tengok apa faktor dia. Yang ni dia cuma cerita dulu-dulu lah. Tapi kenapa para pemilihan? Kat sini dia cerita pasal faktor. Faktor apakah faktor yang menyebabkan para meswara ni dia pilih Melaka. Maknanya kat sini tak panggil Melaka, memilih kawasan ini untuk menamakan ia sebagai Melaka. So yang pertama tengok, dia bagi tahu dah. Buku tab gambar baru ni dia lawa sikit. Buku tab lama dah lawa mana, dia boleh pakai lah. Laluan perdagangan. Kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama dan timur barat membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Okey, kalau tengok sini angin monsun timur laut. Ni angin monsun barat daya. Kalau macam mana belajar dulu, dia kira lain sikit Bukan kira lain, maknanya dia ada formula lah macam mana nak ingat. Ini masuk geografi sikit lah.
Dia panggil makan tak lalu nasi mentah. Anda boleh ingat lagi? Cikgu Ana, Cikgu Noran binti Nordin. Cikgu sekolah Gudang Asau, ingat lagi? Pasti dia masih mengajar lagi situ. Maknanya makan tak lalu nasi mentah. Nasi mentah tu benda. Maknanya ni akronim je. Akronim maknanya monsun timur laut November March. Berlaku pada November March. Maknanya kalau tengok sekarang ni bulan 4 November March. Dah lepas ke belum? Dah lepas dah kan? So dia akan pergi pada monsun barat daya. Okey, yang ni formula dia monsun barat daya. Makan banyak daging, masak sambal. Maknanya Mei ke September. Maknanya sekarang ni musim peralihan lah. So dah tak ingat dah macam mana musim peralihan. Tapi semasa tempoh 10 bulan tu, bila angin sebelah sini, angin tu kuat. Maknanya kalau naik kapal ni bahaya lah. Jadi laut bergelora bahaya lah. Sama-sama dah kiri kanan serangan angin tu lah yang bahaya. Dah tengah laut, dah tak ada dah nak panjat dah apa, jatuh tenggelam lah, mati lah. Okey, clear senang je ni. Dia membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Maknanya kalau dia nak pergi sini dekat sekali. Bawah ni jauh sikit, nampak macam dekat ni. Cuba tengok, dia tak ada pula skala gambar. Maknanya kalau dia nak turun bawah ni jauh sikit, ni dekat sikit. Kalau tengok ni kita tengok peta dunia lah macam mana. Okey. Bentuk muka bumi yang kedua. Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau yang sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan dan menjadi panduan kapal dagang. Tengok bentuk muka bumi. Ni ilustrasi sajalah, tapi boleh je nak pakai kalau lukis betul. Maknanya gambaran asal lebih kurang macam ni lah. Bentuk muka bumi yang sesuai. Maknanya jangan tengok gambar sangat. Gambar pun boleh pakai untuk senang nak ingat. Tapi yang highlight kat sini kena tahulah, sebab yang ditanya bukannya ada gambar apa dalam tu. Tak, soalan tak tanya tu, ditanya dalam soalan apakah ciri-ciri bentuk muka bumi yang membuatkannya menjadi kuat. Maknanya jawapan dia kat sini ni berbukit bukau. Bentuk muka bumi bukit bukau. Dah apa masalah bukit bukau? Ada bukit, takkan ada bukit tu tinggi kursi, tinggi meja, tinggi macam bangunan PKMP. Lebih kurang tu lah agaknya. Tinggi lagi dah, nawak tinggi tu dah. Yang ketiga, benteng pertahanan pokok bakau api-api, API. Yang terdapat di pesisir pantai pula menjadikannya sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Okey, so apa masalah? Tak ada apa masalah. Maknanya pokok bakau ni kalau tengok gambar pun gitulah. Maknanya kalau kita nak masuk senang ke susah? Susah, nampak macam orang tak apa, tolak lah sikit. Dak aja masuk, dak tahu. Kanya semudah. Dah satu hal lagi, benda tu keras. Kayu dia memang keras sikit kan. Tak boleh nak potong-potong gitu je, payah. Lagi satu kalau buat itu jadi bising, jadi orang boleh tahu, ada orang situ, siapa dia? Ada orang cuba nak masuk. Dia tahu lah. Dan pelindung semula jadi. Ni pelindung semula jadi lah. Maknanya pokok bakau ni macam tembok lah. Macam tembok besar Cina, lebih kurang tu lah. Tapi bukan sama nak ceritanya lebih kurang. Maknanya sama dinding pertahanan. Okey, ada soalan. Pokok api-api tu apa? Api-api tu pokok lah. Tengok gambar sikit. Google ada kan? Pokok api-api. Gambar ada dah. Avicennia dia panggil, bahasa orang putih. Ni dalam geografi ada ni panggil ni. Pokok kayu bakau. Biasa jumpa ni kat mana? Atas bukit ke atas gunung? Sungai dah. Ni yang contoh. Gambar boleh tengok lagi lah. Gambar mana ni? Tak habis loading sekejap Alright. Dia zoom sikit. Tak faham. Dah siapa ni Alif Fahmi tanya ni. Tengok ni. Tengok lagi. Tak nampak lagi, tak tahu lah. Habis zoom dah ni. Tak tahu nak zoom macam mana lagi dah. Alright. Tengok ni. Habis zoom dah ni.
Tak awal kalau kat gambar kat telefon ke komputer masing-masing tu pecah, tapi komputer nak okey je. Tapi kalau tengok sini jenis rambut pacak. Siapa yang rambut pacak macam kayu bakar. Mana kalau kita pergi tengok, tapi jenis kayu pacak-pacak ni, kalau geografi dia bagi tahu tujuan dia untuk ni lah, untuk oksigen lah, ambil oksigen kan. Benda ni kalau nak tengok live pun paling dekat kat mana yang nak tahulah. Contohnya kalau siapa rajin pergi area mana ni tak ingat pula, Muazzam, jalan nak ke Muazzam, jalan Segamat tu, dia ada kayu bakar, lebih kurang macam ni rupa dia. Tepi jalan sungguh lah, jangan tengok buat kereta kita tengok, masalah masuk dalam parit lagi. Alright, so clear tak ada apa pun. Sebab Alif tanya tak ada kaitan pun, tak ada kaitan, maknanya tak ada kaitan, tak tanya soalan lah. Sampai ke tahap tu tak ada lah, dia cuma nak tahu apa fungsi pokok bakau dan api-api, sama je, lebih kurang je. Mana api-api ni salah satu kategori jenis pokok bakau. Dia kata dia yang terdapat di pesisir pantai. Lepas tu dia kata pula dah tadi Mak Azam cerita kat Mak Azam tu bukan tepi pantai. Ya lah, adanya yang api-api ni dia mungkin jenis kategori yang ke arah sungai, ke arah laut. Kita tengok dalam gambar ni pun dia bukannya laut, dia ke arah laut. Alright, terlindung dari angin monsun, macam sama je kan. Muara sungai terletak di Selat Melaka, terlindung daripada tiupan angin monsun lah. Lebih kurang sama je. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh kan. Tengok apa beza dia. Laluan perdagangan membolehkannya mengawal, maknanya macam pokgak lah sini. Maknanya Melaka macam pokgak. Nak lalu sini je pintu masuk, macam pintu pagar isyad lah, pertama sekali. Nak keluar masuk situ je, tempat lain tak boleh keluar dah, melayakan panjat. Tu tipu lah. Maknanya nak lalu sini, nak keluar pun sini, mesti lalu sini. Tengok siapa lalu, tak ada orang ni lalu. Maknanya sebagai kawalan lah kat sini. Apa beza ni kat sini? Ni sebagai kawalan dan ni sebagai tempat perlindungan lah. Terlindung lagi, perlindungan lah. Macam dia virus akut. Okey, para miswara bijak memanfaatkan lokasi yang strategik dan alam semula jadi. Ni tak ada apa sangat. Okey, tengok kegemilangan. Lama cakap, setengah jam dah. Okey, kegemilangan kesadaran Melayu Melaka. Faktor kegemilangan. Ni tak ada apa sangat. Faktor kegemilangan kepimpinan raja. Raja merupakan ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tinggi. Hak kuasa ini berpunca daripada beberapa sumber. Keturunan Raja Palembang. Okey, apa masalah? Apa masalah Raja Palembang? Raja Thailand tak boleh tak? Tengok dulu. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, pemerintah Melaka berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan bersusul galur daripada Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ni siapa dia? Ni orang hebat lah. Susul galur ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Dia tengok siapa dia, Iskandar Zulkarnain ni, susul galur dah. Kita tengok, ini dah tujuan dia Google, kita tengok siapa dia. Tengok ada muka tak? Iskandar Zulkarnain. Lebih kurang ni lah. Kita tengok ni lah, kita tengok image, kita tengok Wikipedia. Bahasa ni dok. Kita ambil bahasa Melayu. Mana bahasa Melayu tak ada? Ni bahasa Melayu. Zulkarnain. Ini orang ni lah. Orang hebat lah dalam Sultan Zulkarnain yang membina tembok yang ni lah. Yang cerita kalau nampak ni lah, dia cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj lah. Yang tu lah Iskandar Zulkarnain.
Siapa yang macam tak kenal tu boleh tengok kan. Dalam surah Al-Kahfi kan, minta bina apa ni, buat tembok besi kan, bertatahkan besi, Al-Hadid kan. Okey, kita tak akan masuk situ sangat, cuma nak kenal siapa dia, Iskandar Zulkarnain. Hebatlah orang Melaka ni, bukan barang-barang je. Peranan yang unggul, Raja mempunyai pelbagai peranan dalam sistem pemerintahan. Menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran, merupakan ketua angkatan tentera. Mengetahui hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni hubungan baik lah. Hubungan baik antara dua negara atau dua negeri gitu lah. Tapi biar sekarang ni Melaka kalau ikutkan awal-awal kita dulu asing-asing kan, negara Pahang, negara Kelantan, negara Terengganu contohnya. Sebab dia kira lain-lain lah kan. Dia kira lain-lain, nak masuk tu pun lain-lain punya tiket lah kan. Tapi bila masuk British, dia buatlah negeri-negeri Melayu bersekutu, Melayu tak bersekutu. Sekutu dia kutu hok kucing tu ke tak? Ni sekutu ni maknanya dia berpakat lah kan. Okey, rasanya untuk form tu ni tak ada lagi Melayu bersekutu tak bersekutu tu. Tu rasa silibus form 3. Alright. So tak ada apa pun sangat. Ketua angkatan tentera ni ketua lah, maknanya tentera ada lah. Takkan tak ada tentera, tak ada ketua dalam tentera tu, belasah main seorang-seorang gitu dah kan. Hubungan diplomatik cakap dah tadi, menyelaraskan kegiatan ekonomi, maknanya dia nak tengok, maknanya dia nak meluluskan ke kegiatan ekonomi, dia nak jual benda dia tengok. Dah ketua kan, menjadi ketua agama Islam. Orang macam ni orang ketua kena jadi pandai dalam bab-bab agama. Jadi pemimpin ni lantik jenis tak pandai memimpin. Sekarang ni banyak lah negara-negara jadi habis ni negara jadi rosak punah, mati orang tu tak. Menegakkan keadilan, ni macam undang-undang hakim lah ni. Okey, di cerita diorama ni ada dah sini. Diorama ni cuma ilustrasi lah kan. Okey, ada orang tanya lagi, Nasmah lagi tanya, angin monsun tu apa Muklim? Angin monsun tu kita tengok gambar dah, senang tak? Angin lah, monsun, wind, ada tak wind? Kita tengok. Kita tengok. Kalau bahasa Inggeris dia kata a monsoon is a seasonal shift in prevailing wind direction that usually brings with it a different kind of weather. It almost always refers to the Asian monsoon, a large region extending from India to Southeast Asia where monsoon condition prevail. Maknanya angin monsun lah, maknanya pertukaran angin monsun dia basically apa benda tu adalah jenis angin. Cuma dia ada musim. Dia kata dah seasonal ni maknanya ada musim lah. Nak cakap dia tadi kan, macam bagi tahu barat laut masih bila, timur laut masih bila, barat daya masih bila, timur laut masih bila. So ni lah, dan dia cakap and it almost refers to as Asian moon, maknanya orang Asia je yang terkena, mana orang belah-belah Asia yang kena bila sebut seasonal monsoon wind sama lah. Ada juga kan ni monsoon, jenis monsoon ni ada cyclone macam putar-putar lah, ni macam tornado dah ni kan. Ada cyclone yang berputar-putar. Typhoon ni taufan rasa ke terbalik, cloudburst, tropical cyclone, hurricane, apa benda. Alright, so tak penting pun ni. Yang penting tahu je jenis angin monsun belah Asia. Okey. Daulat dan alat kebesaran. Kepimpinan raja dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka sebagai pelbagai institusi
kerajaan ni salah je, seperti adat istiadat istana dan alat kebesaran diraja. Daulat merupakan kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat setia. Itu je lah. Yang penting dalam ni, kena tahu apa fungsi dia. Raja mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat setia. Kena tahulah apa dia. Cak mohon, nobat. Nobat ni benda apa? Ni lah nobat, maknanya alat permainan. Kau tengok nobat ni jenis apa nama ni? Alat gendang lah kan. Ni gendang. Ni buat apa trompet dah. Dia termasuk sekali lah tu. Keris, lembing dan mahkota, alat kebesaran lah ni. Memang kata Maklum bukan lembing keris ni bukan untuk serang ke? Kata dok juga. Dia atas ni lah, atas alat atas apa ni? Tengok sejarah lah. Sejarah kata dia macam tu, memang dia digunakan jugalah. Maknanya keris dan lembing ni sebagai alat kebesaran dan mahkota. Alat kebesaran digunakan semasa upacara istiadat pertabalan, perkahwinan, kemangkatan raja. Konsep daulat menjadikan raja mempunyai kedudukan tinggi dan istimewa. Hal ini mengukuhkan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka. Itu saja. Ada apa pun dia nak cerita. Yang penting kat sini kena tahulah. Maknanya apakah jenis alat macam kat sini. Penting ni. Yes, dan kat sini. Dan dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka sebagai pelbagai institusi kerajaan seperti adat istiadat raja dan alat kebesaran diraja. Okey. Kewibawaan. Kewibawaan. Raja memiliki kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Raja memerintah berdasarkan bidang kuasa yang ditetapkan mengikut hukum Kandun Melaka. Hukum Kandun Melaka ni benda apa? Hukum Kandun Melaka ni dia ni lah hukum kita kan apa ni, ada undang-undang kan. Maknanya nak buat tu boleh, ni tak boleh buat. Tengok apa hukum Kandun Melaka. Kita tengok mana ni. Tengok dalam blogspot. Okay. Undang-Undang Melaka yang lebih dikenali sebagai Hukum Kandun Melaka dan Risalat Hukum Kandun merupakan undang tradisional yang tertua di negara ini. Ni maklumat tambahan ni. Hukum Kandun Melaka merupakan peraturan yang tidak bertulis. Kata tak bertulis. Menurut ni boleh baca lah. Tapi ia baru ditulis pada apa ni? Pada pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Maknanya dia tak tulis awal tapi ditulis pada Sultan Muzaffar Shah. Pada Sultan Mahmud Shah. Dijalankan pada Sultan Muzaffar Shah. Terbalik. Okey, Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah merupakan pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Sultan Mansur Shah menasihat puteranya Sultan Alauddin Rakyat Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat. Ni semua penting ni. Kena ingat. So kena ingatlah empat ni. Dia punya faktor kegemilangan. Kalau cerita faktor kegemilangan, sekurang-kurangnya empat poin ni kena ada. Keturunan Raja Palembang, peranan Raja Yang Unggul, kedaulat dan alat kebesaran ni nak cerita apa sebenarnya. Cuba baca 3-4 kali, cuba keluarkan apa yang kita faham. Kewibawaan, ceritalah siapa sultan mana yang terlibat, hukum Kandun Melaka ni apa. Kalau boleh cerita ada markah tambahan dah. Alright. Kepimpinan. Ni lah kena tahu sikit lah. Dia mungkin tak perlulah apa sangat sebab dia logik sikit lah. Ni kepimpinan pemerintahan
pemerintah Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat dan berwibawa menyebabkan pemerintahannya diterima rakyat dan diiktiraf kuasa luar. Maknanya tengok cantik dah orang Melaka cara dia diperintah kan. Lepas tu kalau buat pemerintahan tu nampak clear je, tak ada lah bolok dah apa ni, tak boleh nak buat tu, tak boleh nak buat ni. Kan? Dan ni kalau untuk satu urusan tu clear A sampai Z nak kena buat apa. Dan ada sunat mula buat ni, maknanya dia ada SOP lah, standard of procedure. Okey. Habis cerita pasal kegemilangan, termasuk kepada bab sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran ni lah cerita dia. Sultan berada di puncak kan. Dia ada banyak lah, takkan dia buat seorang kan. Dia pecahan 4, pembesar 4. Semua ada description di setiap ni, kena tahu huraian lah setiap satu ni. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ini bermaksud pada setiap peringkat pentadbiran terdapat pembesar yang dilantik oleh pemerintah bagi membantu melicinkan pentadbiran. Sultan dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan. Inilah. Pembesar ini merupakan pentadbir kerajaan. Maknanya kalau dulu kecil bolehlah pakai sistem ni. Ni tak ada dah, ni pakai politik dah sekarang ni. Lain sikit. Dia tak pakai tu, dia ada dun mana, siapa adun ni. Dia main gitu sekarang ni. Sistem pembesar 4 lipatan. Dia cerita 4 lipatan ni lah. 1, 2, 3, 4. 4 lipatan. Pembesar berempat lain pula. Tugas pembesar. Tugas utama pembesar ialah mewujudkan sistem pentadbiran yang berkesan seperti menjaga keamanan, kutip cukai melalui sistem serah. Sistem serah nanti kita akan tengok. Membekalkan tenaga tentera ketika berperang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Pemerintah Melaka yang menggunakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Penggunaan kawasan ini sebagai tanda untuk mendapat sokongan pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. Kawasan yang digunakan kepada pembesar berempat dikenal sebagai kawasan pegangan. Ni kena tahulah ada istilah dia. Kata apakah itu kawasan pegangan bagi setiap pembesar? Kawasan yang digunakan kepada pembesar berempat. Pembesar berempat ni apa di pembesar berempat, nanti kita akan tengok ni bawah ni, sabar. Pembesar dibenarkan mengetik cukai di kawasannya dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti. Maknanya macam ni lah, macam istilah lah ufti ni macam ni lah, macam lebih kurang dah. Siapa ni yang kutip masa bulan puasa KG ni, Amir zakat, lebih kurang lah. Sini dia panggil, maknanya dia ni tapi pembesar ni dia tak ada ambil satu bahagian, tak ada. Dia ni dia ambil dan serahkan kepada pemerintah sebagai ufti. Pemerintah atas sekali tu lah kan. Alright, ada soalan. Kita tengok soalan tu. Najah saya tanya, apakah beza sumber pembesar tu? Semua pembesar tu apa beza dia? Pembesar semua ni basically dia macam MLM kan. Dia tak ada lah, tapi MLM orang atas paling ni kan, paling ringan. Tapi ni taklah macam tu sangat. Dia Sultan ni kalau tengok kerja Sultan banyak lah, tak ada cerita dah. Dia nak jaga keamanan, dia nak tengok tu, dia nak tengok ni. Pembesar berempat ni macam menteri besar, menteri besar Pahang, menteri besar Terengganu, ataupun pembesar berempat ni boleh kata macam ni lah,
Kita ada Menteri Sukan, Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan. Lepas tu pula pembesar belapan, Menteri Besar Negeri setiap negeri. Umpamanya gitulah. Itu perumpamaan Tapi kalau secara umumnya, kalau tanya apa beza semua pembesar ni, tugas dia setiap ni lain-lain. Dan bidang kuasa tekan tengok ada gambar dia. Anda pernah jumpa bawah ni sekejap. Rasa ada gambar. Tak ada gambar. Rasa dia tengok semalam. Sekejap tunjuk gambar sini. Tak ada lah. Tak ada gambar. Tapi itulah. Nak ceritanya, dia ada ni lah. Dia tunjuk apa ni. Mana tadi ni. Kiwi. Undang-undang. Alright. Basically ni lah. Maknanya makin turun ni, dia makin bidang kuasa dia makin terhad dah. Tu je lah basically kalau nak cerita. Dia ada gambar rajah tapi kenapa I rasa macam ada nampak itu. Okey, tak apa, biarkan dulu. Tu je lah cerita dia kalau nak tahu. Okey, pembesar berempat ni dah pembesar berempat, ataupun dikini sebagai orang kaya berempat. Orang kaya bukan taraf ketua kampung lain pula. Bendahara, penghulu bendahari, temenggung ni macam polis lah. Ingat itu je, temenggung polis. Polis mana tu? Polis temenggung. Laksamana ni macam tentera laut lah. Ketua Angkatan Laut. Tu dia dah. Pengawal peribadi raja, ketua duta. Ni kena tahulah, boleh baca ni. Penasihat raja, menteri utama, ketua turus angkatan perang, ketua hakim, pemangku sultan, penghulu bendahari, pemunguk hasil, ketua bla 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 ni lah. Temenggung, ketua polis, penguasa bandar dan Kuala Melaka, pegawai protokol istana, hakim di darat. Hakim di darat ni lah. Maknanya ni ni TDM, tentera darat. Ni TLDM, tentera laut. Lebih kurang gitulah. Cara macam senang nak ingat. TLDM, ada L. TLDM, tentera laut. Lebih kurang dah. Okey. Sistem pembesar 4 lipatan membawa. Maknanya bila ada sistem pembesar 4 lipatan ni, orang luar tengok bagus Melaka ni. Melaka jadi sistem pemerintahan dia tersusun, tak adalah apa ni, orang-orang kampung, orang duduk jauh-jauh tu dia nak dirikan, tak ada. Memang semua sama taraf je semua. Okey. Alright, kita tengok ni glosari ni penting ni. Sistem serah, pemberian sebahagian daripada hasil tanaman diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah. Ni lah dulu dia tak ada lah bagi duit-duit ni, dia bagi hasil tanaman. Maknanya ni dah sistem serah, bagi sikit serah sesuatu lah, objek macam makanan ke, ubi kayu ke. Pemberian ini dilakukan sebagai balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah untuk rakyat. Maknanya kalau siapa tak ada tanah sendiri, dia kena buat gini lah. Tapi kalau dia buat atas tanah kerajaan Melaka ni, boleh dia nak buat, tak ada masalah. Tapi macam kena bagi 10%. Gitulah. Dia kurang. Kadang dia tengok lah, adalah kadang ada sistem kerah. Nama lagi kerah. Buat tak ada kira. Merupakan suatu pekerjaan yang dia buat tanpa diberi upah. Misalnya membina istana, kubur, jalan dan saliran. Ini maknanya bagus ni, buat kerja free-free je. Dia kurang gitulah. Mungkinlah ada, maknanya lepas-lepas siap tu raja pun berilah minat test sikit ke air oring ke, ikut lah. Nasmah tanya lagi. Kita tengok apa tugas hakim di darat dan di laut? Alright, kita tengok. Hakim di darat dan hakim di laut, dia lebih kurang je. Maknanya
hakim di darat dan hakim di laut. Maknanya protokol lah, hakim di laut tak sama lah. Maknanya kalau di darat mungkin cara darat, cara laut. Maksudnya macam mana tu? Kalau cara laut dia ni lah, dia mungkin jaga kat pesisir pantai. Macam mana maknanya kalau orang datang nak kena tunjuk IC ke, nak tunjuk pasport ke, zaman sekarang. Tapi zaman dulu dia ada cara dia lah. Kalau dekat darat mungkin dia kena tunjukkan sesuatu macam permit kebenaran. Mana awak dibenarkan untuk di sini, hakim di darat kan. Maknanya basically dia macam polis lah. Dia akan tengok dia macam polis lah. Saya kata dia polis. Macam TUDM, macam TDM udara TDM, tentera darat. Dia tengok lah. Ada cara dia lah kan. Dan Laksamana pun lebih kurang je hakim di laut. Dia cerita pasal undang-undang kat laut. Alright. Okay. Nur Hanani. Ni kata tadi ni nasbah sama lah kan. Sistem kerah ni kira macam sukarelawan. Boleh katalah sukarelawan sebab dia buat ni atas menunjukkan sikap tak sedia berkorban. Sukarelawan lah tu. Maknanya tak apalah buat tolong, nak buat siapa lagi buat kerja kita dah lah kerja hebat, nak tunggu orang lain takkan nak tunggu Portugis pula mari tolong. Tak payah lah. Okey, habis cerita pasal sistem pemerintahan, sistem pentadbiran, lebih kurang je. Kita tengok sistem perundangan. Sistem perundangan ni maknanya undang-undang lah namanya. Perundang, asas dia undang-undang kan. Hukum kanun Melaka. Ni dia punya fakta lah, jangan reka cerita pula dalam soalan sekejap lagi. Kesenian Melayu Melaka memperkenalkan sistem perundangan yang mantap. Hal ini telah melonjakkan kesenian Melayu Melaka ke arah kegemilangan. Undang-undang tersohor kesenian ini ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Ni fakta dia lah. Ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Dan tadi dia dah Google tadi kan, yang ada kat sini sama je dia beritahu. Undang-undang ni disusun semula secara teratur semasa Sultan Mahmud Shah 1489 ke 1511 kan. Disusun semula secara teratur, dibukukan lah. Alright. Dia ada 44 pasal. Pasal ni macam bab lah. Bab pada menyatakan keistimewaan, bab pada menyatakan tanggungjawab raja, bab pada menyatakan tanggungjawab pembesar. Lebih kurang tu lah. Macam belajar kitab lah lebih kurang. Kalau tengok ni pun macam style kitab juga ni. Kitab Jawi dulu lah. Hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Hukum kanun Melaka ini dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Jenayah di dalam negeri Melaka dapat diatasi dengan baik dan terurus. Ni cerita hukum kanun Melaka ya. Dia cerita pasal keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Alright, kita tengok Undang-Undang Laut Melaka. Ni kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah bertujuan menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Undang-undang ini mengandungi 25 pasal, 25 bab je lah. Menerangkan peraturan di laut. Kiwi, anak kapal kiwi. Kan kiwi kasut ni. Kiwi tu bawah tu, kiwi. Tulis. Glosari. Kiwi. Buah kiwi ni atau kiwi kasut ni tak. Saudagar yang menghantar dan menyebabkan barangan mereka untuk diperdagangkan. Mereka menyewa petak tempat letak barangan di dalam kapal dan kapal atau perahu. Sekiranya kiwi tidak berlayar bersama-sama, tempatnya akan digantikan oleh wakilnya dikenal sebagai Maula Kiwi. Macam itulah wakil dia panggil Maula Kiwi. Ni
fakta lah, kena tahu lah kan. Tu je lah, boleh baca lah. Sebab kalau ni pun anak banyak, anak baca sendiri je, dah jadi macam baca ni, nak terang je ni, nak highlight poin-poin penting je dalam kelas kali ni. Alright, ni surat apa dah ni? Surat 79 baru. Kesenian Melayu Melaka menggunakan undang-undang dan sistem pemerintahannya. Adat ini dikenali sebagai adat Temenggung. Dia ada adat Temenggung, dia ada adat Pepatih. Adat Pepatih ni tak ada lagi dalam bab ni, cerita dalam bab yang akan datang. Diasaskan oleh Datuk Ketemenggunan. Apa pernah begitu dah, saya tanya lah. Berkaitan sistem pemerintahan, pewarisan tata, perkahwinan, pewarisan dan perundangan. Berkaitan sistem ni, iaitu tahta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Ni cerita dia lah, ni fakta. Dah tengok lah, wajib ni tahu setiap satu ni, mungkin masuk dalam esei. Kepimpinan raja yang berwibawa, ni lebih kurang je lah, mewujudkan ni dia punya apa ni, dia punya apa nama ni, dia punya pengajaran lah, nilai-nilai. Maknanya sewajarnya setiap rakyat Malaysia mematuhi dan mendaulatkan undang-undang demi keamanan dan kesejahteraan negara. Macam contohnya sekarang ni lah, COVID-19. Orang kata stay home, dia pergi beli barang cukup, ramai-ramai pergi keluar, pergi pantai, ramai-ramai pergi mandi-mandi, lalu balik kena masuk hospital belaka, baru best. Alright, ada soalan? Nakoda, tunjuk soalan Hana tanya, nakoda tu apa? Tengok nakoda, seingat anda nakoda ni dia berkaitan dengan kapal. Maknanya nakoda ni tak ada gambar tak? Ada gambar senang sikit. Oh, ni lain dah ni, copy-paste dah. Nakoda ni tak silap dia ni dah, untuk yang kapal ni ada kamus bahasa Melayu. Ketua kapal atau ketua perahu, kapten lah, sama je lah kan. Tak silap dia ketua lah, maknanya yang menjaga, maknanya macam Kapten Landun lebih kurang, tapi tu Landun kan. Maknanya ketua kapal atau ketua perahu yang ni lah, biasanya yang apa ni, ketua kapal maknanya yang tukang mengurus belaka, tukang pengemudi orang lain. Hak ni jaga bahagian keselamatan kapal orang lain. Ini ketua, nakoda ni ketua lah. Maknanya dalam ni undang-undang laut Melaka dia cerita pula, maknanya undang-undang laut Melaka, maknanya bila orang datang dekat apa ni, datang belayar kat Melaka, dia kena ikut undang-undang laut Melaka lah. Tak boleh lah pakai undang-undang laut Thailand ke bla-bla Filipina ke, tak boleh lah. Sebab dia datang kat Melaka, kena ikut Melaka lah. Macam ni kata, masuk landang kambing mengembek, landang lembu mengembu. Kena ikut lah. Dan anak kapal Kiwi dan Shah Bandar. Shah Bandar ni macam ni lah, mayor lebih kurang. Alright. So, aspek kegemilangan termasuk pada ni. Ni tengok ni. Tahukah anda ni penting juga ni. Adat Temenggung merupakan undang-undang adat yang diamalkan di semua negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan. Anda cakap deh. Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggunan di Palembang. Adat ini dibawa maknanya adat ini tidak sebut sini. Dia cuma umum je. Adat ini dibawa masuk ke Melaka pada awal abad ke-15. Dari Melaka, adat Temenggung disebarkan ke negeri Melayu yang lain. Tapi itulah sebenarnya kenapa Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia guna adat dia, dia guna adat Pepatih. Ni tengok pula lah adat Pepatih sana, kita takkan masuk lah untuk ni. Wah, lama sangat lagi kan, orang bosan dah. Habis data orang, baru pula lagi. Okey, Kesenian Melayu Melaka meneruskan tradisi
kegemilangan kerajaan yang unggul di alam Melayu. Kegemilangan ini dapat dilihat dari bentuk empayar kemunculan ni lah. Mana dia cerita ni aspek kegemilangan. Yang penting aspek kegemilangan ni tajuk dia apa? Empayar yang luas. Cara cara pembentukan empayar, penaklukan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan taklukan di semenanjung tanah Melayu adalah seperti Kuala Linggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Inilah cara penaklukan. Alright, dan juga jangan lupa kegemilangan Kesultanan terlepas. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dibuktikan dengan kemunculan bahasa Melayu sebagai lingua franca sebutan dia. Sebanyak 84 bahasa dipertuturkan di Melaka. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan lah. Maksudnya lingua franca ni bahasa perantaraan. Pasti dah jam 4 dah belajar ke belum? Alright. Perkahwinan. Cara membentuk empayar. Penaklukan, kahwin, naungan. Naungan ni maknanya berlindung lah. Maknanya macam Malaysia ni kalau kena serang, negara mana yang akan bantu? Contohnya katakanlah US yang akan bantu Malaysia. Malaysia kena serang dengan Indonesia contohnya lah, kan? US akan tolong Malaysia untuk hadapi serangan serangan daripada Indonesia contohnya, kan? Perkahwinan, kahwin lah. Bila kahwin tu takkan dah tak tolong pun adik-beradik adik ipar, abang ipar tu tak. Tolong lah. Dia boleh baca naungan tu maknanya berlindung lah. Alright. Empayar ni benda. Empayar ni kawasan yang kawasan yang diperluaskan melindungi kumpulan beberapa bangsa dan negara yang diletakkan di bawah penguasaan suatu kuasa berdaulat. Maknanya empayar ni mula kecil, lepas tu diluaskan jadilah satu empayar. Maknanya jadi satu kuasa lah yang yang gagah. Orang nak jajah pun tak boleh, orang nak pecah pun tak boleh. Alright. Kepentingan pembentukan empayar. Kenapa nak buat empayar? Kenapa tak biasa je? Politik, dari segi politik, kita nak meluaskan jajahan takluk, mengukuhkan hubungan kerajaan yang ditakluk. Kita bukan nak saja-saja takluk, tapi kita nak ni lah, kita nak comel lagi lah, nak menyekat pengaruh kuasa siam. Maknanya bila kita cuk banyak tempat, lagilah kita kuasa kuat, kabel kuat lagi. Kalau tu kena serang, hak belah sejuk kena serang, hak ni mari tolong, siap-siap ni mari tolong. Itulah. Ekonomi banyak dah. Wang Mas ni bila banyak kawasan lagi luas, lagilah tempat boleh ni, faedah tu lagi luas, lagi banyak. Menguasai perdagangan di Selat Melaka, banyaklah. Kalau boleh ni, lagilah banyak boleh dapat orang lalu lalang. Sebab tu lah Portugis dia berminat, sebab boleh menguasai perdagangan di Selat Melaka. Sosial, tengok pula berlaku asimilasi. Asimilasi ni campur lah, kan? Budaya di Arab, India, Cina dan alam Melayu, kan? Wujud masyarakat majmuk, berbagai suku dan bangsa. Agama pula mendorong usaha penyebaran agama Islam. Islam telah berkembang luas. Ni ada pula orang ni dia kata agama Islam ni agama tak ada yang mana. Dia kata asal-asal sini negara India contohnya. Ni tak tahulah, tapi ni yang tertulis dalam buku teks. Alright. Pentadbiran empayar, pentadbiran pusat. Pusat pemerintahan di alam Melaka yang terletaknya tempat raja bersemayam, raja dibantu oleh pembesar pusat. Pentadbiran kawasan naungan. Kawasan naungan ialah kawasan mengakui ketuhanan Melaka. Okey, Fatullah tanya sekejap, ada soalan. Asimilasi ni hari tu dah cakap. Rasa form 1 rasa ada. Asimilasi ni form 1 ke form 2 awal-awal bab. Asimilasi ni maknanya dia percampuran. Maknanya asimilasi ni antara satu budaya dan budaya lain. Contohnya lah macam contohlah kita kek gini nak raya.
Raya mesti ada orang bakar mercun. Tak. Asal-asal bakar mercun tu kita tengok biasa orang Cina kan. Tengok asal tak ada pergi maknanya ni tiba-tiba biasa-biasa kan. Macam mana tu. Tapi itulah maknanya kalau tengok main mercun bunga api ni orang Cina biasa kan. Pasang pelita tu asal-asal budaya India dia pasang lampu pelita dia tu lah. Arab macam kita lah beri salam ataupun cara kita berpakaian ke apa. Kita ikut cara orang Arab maknanya asal-asal Arab memang banyakkan dari Islam kan. Islam pun macam mana boleh sampai ke tanah Melayu pun ke Melaka pun asal-asal ni lah sebab orang Arab lah mari belayar berdagang dan para meswara dia berminat. Alright. Tak biar ni boleh baca lah kan. Nak cepat je ni, fast forward lama dah ni, sejam dah ni. Pusat penyebaran agama Islam. Alright. Kerajaan awal yang menerima pengaruh Islam di alam Melayu ialah Samudra Pasai dan Perlak. Perlak ni nama tempat lah kan. Ada dalam ni gambar aja ni. Melaka, Perlak. Samudra Pasai ada sini. Maknanya bila dia takluk kawasan yang sekeliling ni, kalau lama dia kuat lah. Kuat ni maknanya lebih lah. Cara penyebaran sambil lebih kurang jugalah. Islaman pemerintah. Maknanya bila orang atas diikut, maknanya orang atas di Islam, orang lain pun mesti ikut lah kan. Sebab biasanya anak buah ataupun rakyat akan ikut pemerintah kan, orang dulu kan. Itulah kena tahu. Perkahwinan, kahwin lah. Kalau kahwin takkan agama tak ada agama sama, takkan agama tak ada sama. Pernah jumpa lah ada seorang ni baru 2-3 tahun lepas nak jumpa masa nak kerja. Bini dia Cina lah. Cina dia mudah. Laki dia orang Hindu. Kata kuana gitu. Dah tak apa dah. Kalau masa dia nak pergi semayang tu, dia pergilah tokong dia. I duduk kat sini, I duduk kat rumah, I buat kerja I. Oh dia gitu pula. Dia pelik lah kalau dah ada mati lagi. Orang tu pakai ikut agama dia, tu agama lain. Pening paling nak ikut macam mana. Itulah dia membenarkan agama tu. Tak tahulah. Tu agama dia lah. Maknanya agama Hindu dan Buddha dia membenarkan kahwin agama lain. Membenarkan perbezaan agama dalam rumah tangga. Memang pelik lah sebenarnya. Sebab kalau kita ada hukum fiqh, kalau ni pening lah nak ikut macam mana. Lain lah kalau dia bukan ahli keluarga. Maknanya mak ayah dia ke maknanya kalau kita kahwin dengan orang tu kena ikut agama kita lah. Jangan kita ikut agama dia pula kan, agama Islam. Pemerintah, ulama' dan mubalik. Dia hantar macam surat untuk mengislamkan lah. Maknanya disebarkan agama, hantar orang kan. Orang hebat lah Maulana ni. Perdagangan, bila berdagang ni secara tak langsung je lah. Maknanya macam dia mari maknanya bila jual beli ni dia adalah macam adab-adab. Jadi bila ada adab ni semua, cara ni maknanya orang lebih berminat lah. Maknanya nampak lebih sopan lah, bagus lah kata. Jadi orang berminat. Itu je lah. Alright. Perluasan kuasa. Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa. Maknanya melalui jajahan tadi tu, yang cerita tadi, dia boleh meluaskan kuasa. Maknanya tak adalah paksa. Maknanya dia menyeru lah. Kan Islam mana boleh paksa-paksa. Boleh seru sahaja. Boleh masuk lah. Biasanya kalau yang macam nombor satu ni, pemerintah. Orang dulu memang dia dengan pemerintah dia ikut. Pemerintah buat pun dia ikut. Kesan penyebaran. Tumpuan ulama'. Maknanya Melaka ni jadi tumpuan ulama' lah. Menjadi tumpuan ulama' dan pendakwah kan. Maknanya dia nak sebarkan kat Melaka ni. Jadi macam Melaka ni tempat center agama Islam lah. Tempat pembelajaran. Maknanya kelas-kelas banyak kat sini yang ngaji pondok ke benda, ngapal Quran ke kan. Ada ilmu tasawuf dan pesuratan. Tasawuf ni mendapat ilmu bagi hati lah. Pesuratan
Persyaratan pun terkesan juga, maknanya tulisan Jawi kan. Contohnya hasil produk daripada ni lahirlah hasil penulisan seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan hikayat Amir Hamzah. Pemerintah dan pentadbiran, hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Manakala dalam ni je lah. Lebih kurang maknanya tulisan pun tulisan Jawi. Alright, pusat perdagangan. Maknanya kedudukan strategik yang cerita dah, lebih kurang je. Ni macam ulang balik je ni. Melaka terletak di ni yang penting. Melaka terletak di laluan perdagangan antara India dan China. India sini, China sini. Maknanya tak boleh dia nak direct sini, jauh. Dia pun senang dia ikut ni. Sebab tak dia nak cross jalan orang, negara orang suka-suka hati. Tak boleh. Macam kita nak pergi rumah orang tu lah, orang rumah tu blok 5 blok depan, tak dia nak potong tengah, boleh tak nak masuk dalam rumah, nak pergi rumah orang depan tu kan, malah nak pergi ikut ni jauh, tak boleh. Kena ikut jalan ni, kena ikut keliling pantai, kena ada ikut Melaka, pergilah sini. Okey. Pusat pengumpulan dan pengedaran barangan, maknanya sini ni dah. Sebab jelas center kan, macam KS Center tu kan, macam-macam ada kan kita tengok. Maknanya KS Center tu maknanya center untuk pelbagai servis kita nak pergi mana kan. Macam Ana dulu duduk Kuala Lumpur, kita ada banyak dah KL nak pergi KLIA Express, KRL tu lah, ataupun LRT, nak ada KTM, ada monorail, macam-macam lagi, ada bus nak shuttle ke mana kan. Kalau nak pergi overseas, pergi naik KLIA Express tu dalam berapa, 25 ke 30 ringgit. Ada KLIA Express ataupun yang transit dia akan pergi setiap stesen. Okey. Boleh kunjungi ni pusat pengumpulan lah. Tengok sikit lah apa barang-barang dia kena tahu. Bernama penalat Yang mana penting nak go through laju je, sebab ini banyak baca sendiri je. Kalau anda baca pun memang baca je, sekadar baca. Sebab anda pun tahu jadi orang pun naik turun je ni, concurrent viewers. Okey. Dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Okey. Jadi center lah kan. Orang nak belajar agama Islam mari mana? Mari Melaka. Jadi kita kenal agama Islam ni kat Melaka dulu, bagus lah. Emporia ni lah. Emporia macam dia ni. Macam pasar raya gitu lah, pusat perdagangan yang besar yang menjual pelbagai jenis barangan tempatan dan luar. Macam nak kata gudang boleh kata gudang, boleh lah nak kata. Okey, seterusnya pusat perkapalan replika Jong. Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kecil. Kapal kecil ini terdiri daripada perahu sampan gurap, penjajak sago, payah, baluk. Pelik-pelik nama. Gitulah nama dia. Kita memanglah kita pelik sebab kita tak ajar dengar. Pasal ni bahasa orang sana. Kan? Ni tahu je lah. Sikit-sikit. Rasanya tak tanya lah kot semua. Tapi ni tahulah. Ni yang penting tahu sikit lah. Ni jenis-jenis kapal, pusat perkapalan. Satu hal Melaka ni, maknanya kalau semasa perlindungan angin monsun, dia boleh jadi tempat center untuk repair kapal senang bocor, kapal dia nak lekoh ke apa, ataupun pendapa panggil ni, penghalang ni benda panggil. Maknanya bila kena angin tu dia gerak dah, benda tu koyak, dia boleh repair, buat maintenance adalah bayar sikit-sikit. Siapa ada sepulak Tom Pirate di Melaka ni hebat sangat sampai dia kata barang siapa yang menguasai Melaka ia boleh mangku kat Venice. Venice tu kat mana dia Google lah. Pelabuhan entry port ni benda, entry port tu dia import dan dia export balik. Dia buat dua-dua. Dia import barang dan dia proses untuk menghasilkan sesuatu baru dan dia jual balik. Dia export lah. Pengurusan perdagangan Shah Bandar. Tadi Shah Bandar pula. Shah Bandar, pelabuhan diuruskan oleh teratur
dan cekap oleh pegawai yang mahir dan pengalaman. Syah bandar lah tu. Syah bandar. Urusan perdagangan dikenali oleh Syah bandar yang memainkan peranan penting yang menjadikan Malaysia sebagai entry port. Tugas Syah bandar ialah mengurus pasar, gudang, menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang. Dia periksa ni kerja dia lah, baca je lah. Perdagangan. Para pedagang tertarik pengurus barangan yang cekap dan sistematik. Pengurusan cukai pelabuhan yang rendah menarik minat pedagang ke Melaka. Cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan menjadikan cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Tadi cukai import sebagai cukai panduan. Boleh baca lah, dia ada dua jenis cukai. Cukai tak rasmi dengan cukai rasmi. Cukai tak rasmi dia dalam bentuk hadiah. Cukai rasmi bukan sebagai panduan. Apa benda beza dia? Kalau cukai tak rasmi dia boleh bagi dalam bentuk hadiah. Mungkin kalau yang cukai yang rasmi, cukai import, dia kena bagi ni lah, duit lah kan. Mata wang, ni mata wang sultan ni lah, kena baca lah ni. Macam kalau dia baca je, dia tahu sikit, kena highlight nama-nama mata wang ni. Dijadikan dua bentuk, iaitu pertukaran barang dan menggunakan mata wang, sistem barter dan gunakan mata wang. Alright, ini boleh baca biar kurangnya kalau anda baca memang baca je, tak ada apa sangat ni explain. Sebab kalau lagi explain lagi tak masuk exam pun. Alright, orang laut ni lah kadang dia buat kerja untuk untuk memastikan keselamatan dan juga untuk memastikan urusan perdagangan tanpa sebarang gangguan. Kalau sistem pembesar 32 tu akan ada lah orang kat sini. Maknanya orang laut ni dia sebagai pembantu kepada Temenggung lah. Dia ada juga orang yang sistem yang 32 tu dia membantu sebagai pengutip, maknanya dia nak kutip hasil-hasil macam padi ke apa. Orang tu yang sistem 32, sistem pembesar 32 yang bawah sekali tu. Okey, tapi orang laut kat sini sebagai ni lah tentera. Dia beritahu orang laut juga tentera, penunjuk arah. Ni kita tahulah. Kemudahan pelabuhan, maknanya nak suruh orang mari berdagang, tapi kalau tak ada kemudahan, orang tak pergi lah. Dia pandai, dia tahu dah orang nak mari ni kena dah pandai buat macam chalet ke, rumah sementara buat homestay ke, barulah masuk akal sikit. Ni tak ada benda nak suruh orang mari, ngarut betul kan. Macam ni dia kena buat, ni kena buat gudang, buat pengangkutan, perkhidmatan kapal. Sabar dah nak habis dah ni, sikit lagi. Alright, ni dia punya nilai dia. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti bekerjasama untuk mengembalikan peranan negara kita sebagai kuasa perdagangan yang gemilang pada masa ini. Maknanya kalau kata Melaka ni macam ni, boleh tak tahun 2020 ni nak macam ni juga? Hubungan luar, Pasai, Dimak, macam nama motor ni boleh baca Majapahit, Makassar, diplomatik. Itu cerita dah. Diplomatik antara dua negara. Hubungan luar untuk siapa? Nak cerita dah tadi. China, Jepun ni kalau ni pandai baca je. Kalau ada soalan boleh tanya Hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar. Siam macam mana? Bila dia ni kena apa? Bila Melaka dia ancam, siapa yang akan tolong? Kalau Melaka kena serang, Siam nak kena buat apa? Itu je lah. Okey, faktor dalaman. Sekejap, banyak lagi ke? Nak habis dah ni. Lagi 2 muka surat. Faktor dalaman, pengakhiran nak habis dah ni. Sabar sikit je lagi.
Masalah kepimpinan. Kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran menyebabkan ketidakstabilan politik. Dia pula main rasuah-rasuah gini, dah kaya. Main ni pilih kasih rasuah. Masalah perpaduan rakyat tak bersatu pula. Berlaku persaingan kuasa pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan. Masalah pula. Askar upahan dari luar yang tidak taat kepada Melaka. Suruh dah. Kita dah upah dah tak mari juga cari pasal tu. Ini dia bagi tahu secara ni lah, secara umumnya lah faktor dalaman. Kalau faktor luaran ni lah, serangan Portugis lah. Okey, dia ni lah 3R. Benda ni dipanggil 3R. Apa ni? 3G. Bukan 3G ni network ni tak. Gospel, Glory dengan apa tu? Gold, Gospel, Glory. 3G maknanya kalau gospel tu menyebarkan agama, gold tu emas lah untuk barang-barang, yang glory tu kemenangan lah, dia nak kemenangan, memimpin, berjaya menakluk di samping mengawal perdagangan Portugis hingga menyebarkan agama Kristian. Kalau dalam buku lama dia panggil 3G, tak panggil 4G, 3G je kan. Kegagalan rundingan menyebabkan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque Meja. Ustaz Azhar lah kata Albuquerque. Pandai dah baca warna, tak tanya pun cara sebut. Serangan berlaku sebanyak 3 kali, iaitu 25 Julai, 10 Ogos, 24 Ogos. Tarikh tu rasa biasanya dia tak tanya. Tapi kalau boleh ingat comel lah kan, 15-11. Yang penting tahun tu kena tahu, 15-11 kena tahu. Tahun lah paling penting kena tahu. Strategi Melaka menghadapi serangan Portugis. Dia cubalah juga kan, ni dia guna apa ni, perahu berapi kan, digunakan kayu-kayu jenis periam, bertalu-talu kan, gunakan tentera bergajah, meriam dia lah. Perjuangan mengembalikan kedaulatan tak boleh juga, mana kecundang juga. Sultan Mahmud Shah masa tu, masa kena serang tu, Sultan Mahmud Shah yang memimpin. Siang Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya, kemudian bersemayam. Semayam ni dia duduk kat Bentan lah. Dia, kalau kita tak panggil semayam ni bahasa untuk orang raja dah. Tahun 1515 hingga 1519, Sultan Mahmud Shah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka, tapi gagal. Tak boleh juga. 1526, pemerintahan di Sultan Mahmud Shah di Bentan dia musnahkan Portugis. Kena gomong pula orang Portugis. Lari pula ke Kampar dan meninggal tahun 1528. Habis kat sini. Maknanya ni memang kronologi dia lah. Maknanya bab 6 jari kita tengok pula apa cerita. Takkanlah sampai tahap ni ada lagi cerita dia. Cerita dia pula tengok kerajaan lahir dah pula kerajaan Johor Riau. Mana Johor Riau ni? Kerajaan Sultanan Johor Riau. Naik pula orang ni Riau. Dah kita lari kat bawah tu, area kawasan Johor Riau lah tu kan. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita ni je lah. Boleh buat soalan muka surat 93, 94. Sampai 4 sampai nombor 7 B sahaja. Nombor 8 ni biar dulu. Nombor 8 tak buat Kalau nak buat, alhamdulillah. Kalau ni kena buat sampai nombor 7. Alright, salin soalan A, B, C, D semua. Lepas tu bulatkan jawapan. Dan nota kena buat bab 5. Jangan lupa, jangan nak tunggu boleh masuk sekolah sekejap lagi, tak boleh. Sebab ni ada 10 bab. Bab periksa akhir tahun bila tu. Nak main sebulan satu bab ni takut tak sempat. Mungkin kena cuti ni, sebelum ni siapkan 2 bab. Okey. So kalau tak ada soalan, sampai kat sini saja.
Okey, Assalamualaikum.